Tun Dr. Mahathir Mohamad sedang mengamuk. Semua rancangan beliau 3 bulan kebelakangan ini gagal. Yang terbaru ialah pendaftar pertubuhan ataupun ROS bagi tahu yang Mahathir bukan lagi pengerusi Parti Pribumi. Mahathir juga telah melanggar peraturan parti. Di persidangan parlimen baru-baru ini, Mahathir telah duduk bersama barisan pembangkang. Padahal Parti Pribumi duduk di dalam kerajaan. Macam mana pula Mahathir duduk di barisan pembangkang? Dan Mahathir sendiri yang kata Parti Pribumi bukan lagi ahli Pakatan Harapan. Jadi di mana duduknya Mahathir? Dengan pembangkang ataupun dengan kerajaan? Ini tidak clear. Ada usaha ataupun cadangan untuk tindakan disiplin diambil terhadap Mahathir dan memandangkan apa kesalahan yang Mahathir buat ini boleh menyebabkan beliau dipecat dari parti. Jadi Mahathir bukan saja bukan lagi pengerusi parti, tapi kemungkinan tidak akan juga jadi ahli parti. So he is an individual, satu ahli parlimen, tidak menyertai mana-mana pihak. Ini mungkin satu kejutan bagi Mahathir. Dia tidak expect tindakan ROS dan juga tindakan parti dia sendiri untuk memecat dia dari jawatan parti dan juga sebagai ahli. Kalau ini berlaku, Mahathir dipecat dari parti, bermaknanya Mahathir's career, political career, finished, totally gone. Mahathir insist dia nak satu undi tidak percaya dibawa terhadap Muhyiddin Yassin. Dan dia tahu sekiranya satu undi tidak percaya dibawa terhadap Muhyiddin, kemungkinan Muhyiddin boleh jatuh. Sebab Muhyiddin majoriti cuma mungkin 3 atau 4 kerusi sahaja. Dan kalau Mahathir bayar 10 juta seorang, 40-50 juta untuk 3-4 orang, maknanya senang Muhyiddin dijatuhkan. All it takes is money. Dan 10-20 juta, 50 juta ni duit kecil, small change bagi Mahathir. Tidak ada bila dia memiliki berpuluh-puluh ataupun 100 bilion, what is 50 million? So Mahathir sendiri berkata cash is king. Dan Mahathir sendiri berkata politik Malaysia ni politik duit, politik wang, dan pemimpin politik boleh dibeli. Ini Mahathir sendiri yang kata. Jadi tidak mustahil Mahathir akan main game politik duit dan akan rasuah beberapa pemimpin ahli parlimen untuk lompat dan jatuhkan Muhyiddin. Dan Mahathir nak push untuk undi tidak percaya oleh kerana majoriti mengikut Mahathir sendiri, majoritinya nipis sangat, very slim majority, and tidak semesti Muhyiddin boleh menang. Kemungkinan Muhyiddin boleh dikalahkan. That's what Mahathir wants to do. Tetapi untuk undi tidak percaya ni berjaya, Mahathir perlu sokongan Pakatan Harapan. Bermaknanya semua ahli politik ataupun ahli parlimen dari Pakatan Harapan perlu menyokong Mahathir. Is he going to get 100% support from Pakatan dan beli 3-4 dari Perikatan untuk membolehkan beliau menjatuhkan Muhyiddin? Tidak semesti. Sebab Anwar Ibrahim akan sekat Mahathir habis-habis. Oleh kerana musuh Mahathir bukan saja Muhyiddin, tapi Najib dan juga Anwar. Dan buat apa Anwar nak bantu Mahathir untuk menjatuhkan Muhyiddin, untuk membolehkan Mahathir ambil alih kuasa?
daripada bantu Mahathir menjatuhkan Muhyiddin, lebih baik Anwar sekat Mahathir dari menjatuhkan Muhyiddin and let Muhyiddin remain, sebab Muhyiddin is less risk kepada Anwar. And dengan Mahathir mustahil kalau Anwar nak buat deal, tapi dengan Muhyiddin mungkin boleh buat deal. So the door could still be open with Muhyiddin, tapi dengan Mahathir the door is closed. So Mahathir punya rancangan untuk mendapat sokongan 100% dari Pakatan dan beli 3/4 dari Perikatan untuk menjatuhkan Muhyiddin may not work. So we can see Mahathir ni dia cakap besar. Dia cakap macam guarantee dia boleh menang, tapi budak-budak Mahathir sendiri tidak yakin that this time Mahathir can win. This is the last round. Dan nampaknya the last round ni is a losing round, not a winning round for Mahathir. Mahathir does not have it anymore macam dulu. Even strategi Mahathir pun lentang pukang. Strategi Mahathir ni semua gagal. He has not got the golden touch anymore macam dulu. Jadi Mahathir terpaksa mengaku kalah, tapi ego Mahathir, dia tidak akan mengaku kalah dari dulu lagi. Macam mana pun Mahathir nak bagi persepsi dia menang, even if dia kalah pun dia buat macam dia menang, and then dia akan main kotor, dia akan buat macam-macam supaya boleh menjamin yang dia menang. Mahathir is a sore loser. At least Najib, apabila selepas pilihan raya yang ke-14 pada bulan Mei tahun 2018, sekurang-kurangnya apabila keputusan pilihan raya bahawasanya UMNO dan Barisan sudah kalah, Najib terima hakikat Pakatan telah menang pilihan raya dan quietly go away. Mahathir no. Mahathir tidak boleh terima hakikat that he has lost, dan Mahathir ni dia jenis marah nyamuk bakar kelambu. If he cannot have it for himself, dia akan buat supaya orang lain pun tak boleh. Mahathir is like that. If I can't have it, no one must have it. Dia rela destroy everything, hancurkan semua sekira dia tak boleh. Jangan biar orang lain pun tak boleh. That's Mahathir punya attitude. So Mahathir ni very destructive, and he's a sore loser. Dia macam mana pun in the end dia mesti menang, tetapi this round dia tak boleh menang. He's not going to win. So how do you deal with a person like Mahathir? You buang dia dari pengerusi parti, you buang dia dari menjadi ahli. Cuma apabila Mahathir mati, akan jadi aman Malaysia ni. Selagi orang bernama Mahathir masih hidup, Malaysia ni kecoh. That is Mahathir. Dan hari ini Mahathir is not as much a threat as he is a nuisance. Tapi oleh kerana Mahathir ni sanggup dan rela buat apa sahaja, he's a dangerous person. That is Mahathir. Dan Muhyiddin tahu. Dan all Muhyiddin has to do is avoid Mahathir. Jangan kita bergaduh dengan dia, jangan kita bertempuh dengan dia. Oleh kerana Mahathir ni dia macam suicide bomber. Dia he'll destroy everybody around him, even himself. He's destroying his whole family. Family Mahathir pun sudah khawatir. They are wondering whether they should stay in Malaysia or migrate. In fact, family Mahathir ni, cucu-cucu Mahathir ni banyak telah dihantar luar negara. Oleh kerana sekira berlaku sesuatu, mereka terpaksa lari serta-merta. They can just buy a plane ticket or fly in a private jet
and disappear from Malaysia. Itu family Mahathir sudah bersedia untuk berhijrah dari Malaysia dan duduk di negara lain supaya elak daripada apa-apa tindakan kerajaan terhadap Mahathir. Even Mahathir's own family is worried that tindakan Mahathir ni akan menyebabkan satu bencana kepada keluarga beliau. And that is the situation at the moment. All Muhyiddin has to do is avoid delay parliament, block this undi tidak percaya, dan kalau Mahathir push juga, bubar parlimen. Biar GE15, PRU15 diadakan, dan di dalam PRU15 tu Pakatan akan kalah teruk oleh kerana orang Melayu tidak lagi sokong Pakatan. Anwar sendiri pun menghadapi masalah credibility. Parti Peribumi ni kalau sekiranya keluar dari perikatan dan cuba duduk balik di dalam Pakatan, Melayu akan totally reject. And DAP ni, China pun banyak dah marah dengan DAP sebab pemimpin-pemimpin DAP banyak mengarut, cakap benda tak senonoh. Dan as far as the Chinese are concerned, as what, kalau tak salah, was it President Bush yang kata, it's the economy stupid. So, kalau benda ni tidak ada kebaikan untuk ekonomi Malaysia, syarikat-syarikat China tidak boleh nak cari makan, Chinese business menghadapi masalah, they are not going to support DAP or Pakatan. To them, unless you can guarantee a good economic environment, we are not going to vote for you. And currently, nampaknya kerajaan perikatan atau kerajaan Muhyiddin is doing the right things in helping to make sure that masalah COVID-19 ni tidak akan hancurkan ekonomi Malaysia. And to the Chinese, that is all that matters. Yang lain-lain ni, duk cerita macam-macam ni, semua tidak ada faedah dan tidak akan membawa kebaikan kepada masyarakat Cina atau ekonomi Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.